Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah wa kashafa al-ghummah wa tarakaha 'ala al-mahajjati al-bayda' lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa imamina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pertolongan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pengampunan. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung daripada keburukan jiwa-jiwa kami. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung daripada keburukan amalan-amalan kami. Kami yakin serta beriktikad barang siapa yang telah Engkau memberi kepadanya hidayat, nescaya beliau tidak akan sesat. Dan barang siapa yang telah Engkau menyesatkannya, nescaya beliau tidak akan mendapat hidayat selama-lamanya. Selawat salam ke atas junjungan besar, kekasih kita, suri tauladan kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sekalian sahabat dan kerabatnya ajma'in. Yang saya muliakan pengerusi majlis Al-Fadil, Ustaz saya Al-Fadil Ustaz Jazair Jumat. Yang saya muliakan pengerusi Lembaga Pentadbir Masjid Al-Kaf Kampung Melayu, Tuan Haji Adnan Abdul Hamid. Yang saya hormati seluruh lembaga pentadbir masjid Al-Kaf Kampung Melayu, para imam, para muadzin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah. Terimalah salam ukhuwah Islamiyah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah sekali lagi kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah di atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam. Agar kedua nikmat ini senantiasa bersama kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang tidak terhingga, yaitu nikmat pemeliharaan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran tidak diserahkan kepada para asatizah. Pemeliharaan Al-Quran tidak diserahkan di bawah tanggungjawab ulama. Pemeliharaan Al-Quran juga tidak diserahkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Pemeliharaan Al-Quran juga
tidak diserahkan ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pemeliharaan Quran dijamin 100% berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyu ini ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah kerana Allah telah memelihara Al-Quran, dan Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menurunkan peringatan. Peringatan di sini ialah Al-Quran. Allah turunkan kepada kita peringatan demi peringatan, tazkirah demi tazkirah. Dan Allah menegaskan dalam ayat ini, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya pemeliharaan itu adalah di bawah tanggungjawab kami, yakni Allah. Allah yang memelihara Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling terbesar, mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan mukjizat Al-Quran berbeza dengan mukjizat para nabi yang Allah utuskan selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat para nabi sebelum nabi kita, mukjizatnya selesai, tamat. Setelah tamatnya atau telah wafatnya Rasul atau Nabi yang diutuskan oleh Allah, berakhir mukjizat satu Nabi dengan kewafatan Nabi itu sendiri. Namun mukjizat Al-Quran belum berakhir dan tidak akan berakhir. Dia terus kekal di bawah pemeliharaan Allah, meskipun junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke rahmatullah. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hidup bersama kita di zaman ini yang penuh dengan cabaran demi cabaran menghantui umat Islam di mana jua mereka berada. Muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam pertemuan ringkas kita pada malam ini sempena pelancaran Minggu Hubbul Al-Quran atau Hubbul Quran was Sunnah, cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada As-Sunnah, dapat sama-sama kita gariskan beberapa matlamat secara khusus untuk diri kita, setiap individu di kalangan kita, untuk istri-istri kita, untuk suami-suami kita, untuk anak-anak keluarga kita, dan untuk masyarakat. Pada malam ini saya cuba tekankan perihal yang bersangkut paut dengan Al-Quranul Karim sahaja. Meskipun Al-Fadhil pengurusi majlis menjelaskan, saya akan membentangkan tentang peranan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk keluarga bahagia. Cuma saya fokuskan pada malam ini berdasarkan Al-Quran sahaja, kerana itulah persiapan yang diberikan, yang telah saya sediakan
Dan itulah tajuk yang diberikan kepada saya oleh pihak Lembaga Pentadbir Masjid Al-Kaf Kampung Melayu. Di antara visi yang dapat kita capai sempena sama-sama kita memakmurkan rumah Allah ini, sempena sama-sama untuk hidupkan cinta kepada Al-Quran, dua matlamat yang dapat kita boleh capai. Yang pertama, matlamat mempertingkatkan bacaan kita, bacaan Al-Quranul Karim, memperbaiki, memperelokkan bacaan kita. Kalau zaman dahulu biasanya apa jua program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang bersangkut paut dengan Al-Quranul Karim, termasuk ujian tilawah Al-Quran, mereka meletakkan visi mereka untuk membasmi buta huruf Al-Quran di kalangan masyarakat. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, membasmi buta huruf Al-Quran di kalangan masyarakat, ianya merupakan matlamat yang telah dibincangkan pada satu masa ketika dahulu. Bagi kita sebagai ketua keluarga, matlamat ini kita tidak boleh menjadikan matlamat jangka panjang. Matlamat ini kalau hendak dikekalkan, ianya hendaklah berada di dalam matlamat jangka pendek. Dalam masa jangka pendek ini, kita harapkan setiap ahli keluarga kita, sama ada diri kita, isteri kita, anak-anak kita, mahir membaca Al-Quran atau mampu boleh membaca Al-Quran. Dan ianya tidak terhenti mahir atau mampu boleh membaca Al-Quran begitu saja. Kerana kalau kita imbas kembali, matlamat ini sebahagiannya telah tercapai di kalangan masyarakat kita. Mungkin belum tercapai kerana ia merupakan generasi muda hari ini, perlu dipupuk, perlu ditanam cinta kepada Al-Quran, cinta membaca Al-Quran. Namun bagi generasi yang dewasa, yang lebih lanjut, biasanya mampu boleh membaca Al-Quran. Matlamat yang kedua daripada hubbul Quran ini boleh kita letakkan sebagai matlamat jangka panjang, dan kita letakkan sebagai keutamaan daripada matlamat yang pertama, yaitu penghayatan Al-Quran. Kita tidak mahu masyarakat kita hanya mampu boleh membaca, boleh mengaji Al-Quran, akan tetapi masyarakat kita masih gagal menterjemahkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan mereka. Kita gagal, kalau bahasa hari ini, nak download. Kita mampu nak download lagu-lagu daripada komputer ataupun daripada internet. Boleh dimasukkan dekat CD, boleh letak kat mana-mana, kat komputer kita, kat laptop kita. Tapi kita masih lagi gagal nak download intipati kandungan Al-Quran dalam komputer diri kita. Inilah timbul yang dijelaskan oleh Timbalan Mufti dalam ucap utama perasmian majlis pada hari ini. Cabaran yang kita hadapi
sama ada merupakan cabaran dalaman ataupun cabaran luaran. Cabaran dalaman adalah diri kita sendiri. Bagaimana jiwa kita kadang-kadang gersang, ketandusan daripada Al-Quranul Karim. Famili kita, keluarga kita, rumah tangga kita tidak pernah dihiasi dengan akhlak-akhlak Al-Quranul Karim. Daripada diri kita, isteri kita, anak-anak kita. Apatah lagi kalau kita tinjau kepada masyarakat lebih besar lagi, masyarakat Islam Singapura. Secara khusus golongan-golongan remaja hari ini, bagaimana mereka makin jauh daripada petunjuk Al-Quranul Karim. Di sini letak cabaran kita. Di sini sama-sama hendaklah kita perhatikan, mencari huraian yang sebaiknya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnih. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah nur, cahaya. Bukan setakat cahaya yang datang daripada Allah kepada kita. Bahkan Allah mengatakan wa kitabun mubin, dan kitab yang terang lagi nyata, yaitu Al-Quranul Karim. Allah dah datangkan kepada kita kitab Allah yang sejelas-jelasnya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab ini atau dengan nur ini, Allah memberi petunjuk bagi siapa yang ikut keredaan Allah. Bagi siapa yang nak mencari keredaan Allah, Allah akan berikan kepada mereka subulas salam, jalan-jalan yang sejahtera. Bahkan dengan panduan cahaya ini, dengan panduan kitab yang terang ini, Allah menjelaskan wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan keluarkan mereka ini daripada kegelapan-kegelapan, daripada cabaran-cabaran, daripada rintangan-rintangan dan musibah. Allah keluarkan orang-orang yang jiwanya bersama Al-Quran, jiwanya sentiasa menemani Al-Quran. Allah keluarkan daripada mereka kegelapan menuju kepada An-Nur, ilan Nur, kepada cahaya Allah. Biizni, dengan izin Allah. Yakinlah, kalau kita pegang kepada petunjuk Al-Quran, Allah akan memimpin, memandu kita dengan cahaya Allah keluar daripada segala macam permasalahan yang sedang kita hadapi. Wa yahdihim, dan dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan cahaya Allah, wa yahdihim, Allah akan memberi mereka petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran memberi petunjuk, Al-Quran memandu kita ke jalan Allah,
yang lurus. Saya berpesan kepada diri saya, kepada saudara-saudara muslimin muslimat yang hadir pada malam ini, marilah sama-sama kita kembali kepada kitab Allah, Al-Quran. Allah telah berikan kepada kita, bahkan Allah telah datangkan kepada kita. Takkanlah pemberian Allah kita tolak. Takkanlah dengan pemberian Allah ini masih lagi kita tidak mau mengambil. Bila kita lari daripada Al-Quran, kita jauh daripada jalan yang lurus. Bila kita lari daripada Al-Quran, kita tidak akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sepotong hadis ingin saya berkongsi sama dengan para hadirin hadirat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Rasulullah pernah bersabda, kamu satu hari akan menghadapi fitan. Fitan di sini maksudnya ujian, pancaroba. Fitnah atau ujian ini seperti kamu berada di dalam kegelapan malam yang pekat. Bayangkan muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita berada dalam suasana gelap gelita, apa yang boleh kita buat? Apa yang dapat kita boleh laksanakan? Semuanya terbantut, semuanya tergendala. Dan kadang-kala kita dalam keadaan panik, dalam keadaan gelabah, tak tahu apa nak buat. Dan kalau dapat kita kaitkan dengan baru-baru ini peristiwa di sebahagian daerah Singapura mengalami blackout, yang ada berada di lift tak bergerak, menangis anak-anak dalam lift, yang sibuk nak nonton cerita Bollywood tak dapat tengok, yang ada nak tengok Euro 2004 tak dapat tengok, dan berbagai-bagai lagi. Kalau itu di rumah, kalau di tempat kerja, kalau kita mempunyai kedai-kedai dan gerai-gerai di kawasan tersebut, tergendala segala urusan pada waktu tersebut kerana kita dalam keadaan gelap gelita. Rasulullah menegaskan dalam hadis ni, kamu akan menempuhi ujian seperti kamu berada dalam keadaan gelap gelita, tak tahu apa nak buat. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Wamal makhraju ya Rasulullah?" Apakah jalan keluarnya ya Rasulullah kalau kita berada dalam keadaan kegelapan? Bila saya katakan kegelapan kehidupan kita harian, jangan hanya kita gambarkan kegelapan malam. Kadang-kala kita juga berada dalam kegelapan tapi di waktu siang. Kadang-kala kita berada kegelapan di waktu terang benderang. Itulah ujian demi ujian, cabaran-cabaran yang kita tempuhi hari demi hari. Kalau secara khusus untuk saya gambarkan bersama, untuk sama-sama kita lihat bersama, cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Islam secara global, secara international, yang masih belum selesai. Kalau kita lihat daripada peristiwa 11 September, satu demi satu, peristiwa demi peristiwa menimpa ke atas masyarakat dunia, yang kita juga berada dalam keadaan kelam kabut, yang kita juga dalam keadaan tak tahu atau mencari-cari jalan keluar.
Dari peristiwa yang berlaku dekat Afghanistan sehingga yang berlaku dekat Iraq, pembunuhan-pembunuhan berlaku hingga dewasa ini makin belum selesai. Ini dia kegelapan walaupun dia berlaku di waktu siang. Apakah jalan keluar menghadapi musibah cabaran yang kita hadapi? Sama ada bersangkutan dengan diri kita sendiri, keluarga kita secara internal, masyarakat kita, ataupun secara eksternal, secara luaran, global. Rasulullah menjawab dalam hadis yang masyhur, jalan keluarnya adalah kitabullah, kitab Allah. Balik kepada kitab Allah. Sebab itu bila dikatakan balik kitab Allah, kalau kita kembali kepada visi kita pertama untuk membasmi buta huruf, selesai masalah ke tak selesai? Kalau kita kembali matlamat awal kita, cinta Al-Quran ialah elokkan bacaan kita. Bila dalam ujian dan cabaran hari ini kita baca Quran, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ustaz tolong baca saya ayat kursi, Ustaz tolong ajar saya ayat 1000 dinar, Ustaz tolong ajar saya doa-doa untuk elak musibah. Baca. Selesai masalah ke tak selesai? Selesai masalah ke tak selesai? Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah. Fikir dan renung. Jadi adakah dia matlamat utama hubbul Quran? Minggu hubbul Quran adalah matlamat pertama untuk kita memperelok boleh membaca, boleh mengaji? Tidak jawapannya. Tetapi saya tidak menafikan ia belajar. Kita alhamdulillah ada al-imam, ada imam kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Saleh Busrah yang sentiasa bersedia membimbing, mengajar kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan saya dipahamkan tadi, dia juga akan membantu kita cara-cara untuk menghafal Al-Quran. Baik. Tapi itu matlamat ialah peringkat pertama. Yang Rasulullah mengatakan kamu berada dalam musibah kegelapan, jalan keluarnya kitabullah, kitab Allah, bukan hanya setakat bacaan, tetapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah penghayatan dan perlaksanaan Al-Quran. Kalau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan akhlak Rasulullah, beliau menekankan kana khuluquhul Quran, akhlak baginda, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah itu sendiri, kemana Rasulullah berada? Rasulullah berakhlakkan akhlak Al-Quran. Sebab itu para salafus soleh, para sahabat, mereka juga dapat bimbingan daripada Rasulullah. Mereka menghayati Al-Quran, melaksanakan Al-Quran. Jadi para tabi'in, golongan selepas para sahabat, apabila melihat sahabat, mereka mengatakan, kunna naral Qur'ana yamshi fit tariq. Kami nampak Al-Quran berligar, berjalan di tengah jalan. Sebenarnya bukan Al-Quran yang bergerak. Yang bergerak, yang berjalan adalah para sahabat Rasulullah. Dan sahabat Rasulullah apabila bergerak di muka bumi ini, bergerak di tempat kerja, bergerak di dalam masjid, di mana jua mereka berada, mereka berakhlakkan Al-Quranul Karim. Disinilah keprihatinan kita. Jadi kalau kita sebagai ketua keluarga, kita harus tahu bahawa bukan setakat anak kita boleh mengaji, bukan setakat anak kita pandai mengaji, bukan setakat anak kita boleh baca Al-Quran dan boleh khatam Al-Quran. Sebab tu bila waktu khatam Al-Quran. Bila waktu bertunang,
khatam Al-Quran. Bila lepas nikah, khatam Al-Quran. Itu hanya merupakan bacaan sahaja. Faedahnya ada. Saya tak nafikan faedah. Rasulullah pun dah menegaskan fadilat orang yang membaca Al-Quran. Tetapi yang lebih utama, sejauh mana bacaan tadi dapat pindah dalam jiwa kita atau mencorak pribadi kita. Sebab tu Rasulullah mengatakan, kitabullah, kembalilah kamu kepada kitab Allah. Kenapa kitab Allah? Rasulullah menegaskan dalam hadis yang panjang, kata Rasulullah, fihi naba'un min qablikum wa khabarun min ba'dikum. Di dalam Al-Quran, kalau kamu mengkaji, menimba ilmu, di dalam Al-Quran itu ada peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas umat-umat sebelum kamu. Di dalam Al-Quran juga menggambarkan umat-umat yang akan berlaku selepas generasi kamu. Jadi kalau kita berada di tahun 2004, kalau kita menggali kandungan Al-Quran, Al-Quran akan menggambarkan kepada kita umat yang terdahulu. Bahkan Al-Quran juga menggambarkan umat hari esok. Fihi naba'um min qablikum wa khabarun min ba'dikum. Biasanya kalau kita baca Al-Quran, surah apa yang kita biasa baca? Habib, Lailatul Jum'ah, malam ni, malam Jumaat, biasa baca apa kita kat sini Habib? Pak Imam Haji Ibrahim, biasa malam Jumaat di Masjid Al-Kahf kita baca apa? Baca surah apa Haji? Yasin dan tahlil ya? Alhamdulillah. Kalau saya tanya kepada Ustaz Haji Ibrahim, dah berapa lama berkhidmat di Masjid Al-Kahf? Dah bersama Masjid Al-Kahf? Tak dengarlah saya, kongsilah pengalaman dengan saya dan para jemaah. Berapa tahun di sini? Lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun. Saya bukan hanya nak cakap pada Pak Imam Haji Ibrahim, bukan saya minta contoh saja, tapi sebenarnya sama-sama kita melihat, sama-sama kita merenung. Saya membaca surah Yasin pada malam Jumaat sejak saya daripada bangku sekolah. Sebab itu yang saya dididik. Kalau dahulu saya baca malam Jumaat dekat surau Lorong Fatimah, hingga surau itu pun dah habis, jadilah terbenanya Masjid An-Nur. Saya juga di kalangan belia Masjid An-Nur, dan kami sentiasa malam Jumaat duduk dengan pakcik-pakcik yang dewasa, kita baca surah Yasin. Sampai setakat ini juga, pada malam Jumaat di Masjid An-Nur, surah Yasin masih lagi kita bacakan. Alhamdulillah, matlamat untuk membaca surah Yasin dengan secara fasih, dengan secara jelas, sama ada secara berjemaah atau balik rumah baca sendiri, dah capai ke belum? Dah capai ke belum? Dah capai. Amin. Dah capai. Saya rasa kalau tanya setiap seorang daripada kalangan kita baca surah Yasin, semua periksa pas, lulus. Kalau saya jadi guru yang memberi markah, insya-Allah lah, hatta kalau jas pas dia tetap pas juga. Walaupun dia baca sukar-sukar, pas juga, saya yakin, kerana dia tahu. Tapi pertanyaan kita, sejauh mana kita membongkar rahsia surah Yasin? Selama 30 tahun, kalau saya nak masuk 40 tahun, selama 40 tahun saya, kalau saya contohkan diri saya, bila kita lagi nak membongkar rahsia yang terkandung di dalam surah Yasin? Surah Yasin kalau ikut hadis ini, ada cerita umat-umat terdahulu. Ada cerita konteks kita masa ini jadi bahan tajuk yang hangat.
dan cerita masa depan kita. Dalam surah Yasin, Allah mulakan surah itu, ada beberapa menerangkan tentang puji-pujian Allah, dan pertama kali Allah ceritakan kalau ikut dalam tafsir, yaitu cerita Sahibu Yasin. Kalau ulama tafsir mengatakan, seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan Sahibu Yasin, saudara Yasin, teman Yasin, kerana dia merupakan cerita pertama dalam surah Yasin. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun." Peristiwa saudara Yasin dengan penduduk kampung. Kampung mana? Kalau saya tanya siapa tu saudara Yasin, dekat kampung mana? Jangan jawab dekat kampung Al-Kaf, kampung Melayu. Itu cerita pertama. Allah ceritakan bagaimana Allah utuskan saudara Yasin ini untuk membimbing satu masyarakat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat ini tidak menghargai utusan Rasul, tidak menghargai utusan Allah. Walhal kalau kita lihat apa yang berlaku kepada saudara Yasin, hingga satu ketika di akhir beliau nak wafat atau nak meninggal dunia, ramai-ramai berkeroyok membunuh saudara ini. Bukan bunuh terus mati, tapi diseksa, dipijak, sampaikan isi perutnya keluar daripada dubur saudara Yasin. Tak lain tak bukan, hanya untuk mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah. Peristiwa itu menarik saudara-saudara, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah. Kenapa kita tidak membongkar? Mengapa kita tidak mengambil pedoman daripada cerita yang berada dalam surah Yasin? Dalam surah Yasin juga Allah gambarkan satu ayat yang menjadi isu hangat kita hari ini. Bahkan saya mengatakan yang menarik perhatian negara kita, negara Singapura. Kerana tak lain tak bukan ialah kerana mendatangkan keuntungan yang lumayan. Isu yang bersangkut paut dengan stem cell, sel induk, ilmu bio yang dipelopori atau yang diambil prihatin sebagai apa? Ilmu atau tunggak utama negara kita. Tak lain tak bukan ialah kerana ada bisnes, ada meraih keuntungan. Macam mana surah Yasin itu dapat kaitkan dengan isu yang kita bincang hari ini tentang sel manusia ke sebagainya? Kalau kita tak buka surah Yasin, tak buka tafsirannya, kita ingat Allah ni benda baru pelik. Tak boleh lah, tak boleh. Macam mana boleh? Tak boleh. Cerita dia demikian, saya nak terangkan kepada anda. Satu orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa tangannya tulang orang yang telah mati. Diambil tulang tu, dia patahkan depan Rasul, tujuannya untuk menghina Rasulullah. Dipatahkan tulang tu, dihancur. Wahai Muhammad, engkau kata satu hari nanti kita akan dibangkitkan. Siapa yang boleh bangkitkan tulang yang dah hancur-hancur ini? Ini cabaran kaum Quraisy, seorang lelaki Quraisy yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tapi dia mencabar Rasulullah. Masakan manusia dah mati dalam kubur, dah hancur tulangnya, hancur isi perutnya, hancur kulitnya, boleh hidup balik, ada alam akhirat. Agak-agak surah Yasin ni dapat kat mana? Ayat ni kat mana? Kalau saya tanya, cerita ni kat mana dalam surah Yasin? Dapat tak? Tuan Haji dapat? Tak ingat ya? Dah hafal surah Yasin? Alhamdulillah, amin. Dah hafal lah. Ustaz Muhammad Busrah, satu hari jadi imam boleh je, insyaAllah. Boleh imam, insyaAllah jadi mimpin surah Yasin, insyaAllah, amin.
seorang lelaki mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Di akhir surah Yasin, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang boleh menghidupkan tulang-tulang ini sedangkan sudah dalam keadaan hancur? Apa firman Allah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakan ya Muhammad, jawab pertanyaan orang itu, yang menghidupkan tulang-tulang yang hancur ini adalah Allah yang menghidupkan manusia daripada tak ada. Dan Allah terhadap segala sesuatu, segala ciptaan maha mengetahui. Dan kalau kita kembali kepada hadis yang bersangkut paut dengan firman Allah ini, ada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu ibnu adam ta'kulul ard illa ajabudz zanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Artinya, setiap anak Adam atau setiap tubuh anak Adam akan dimakan oleh bumi. Kita semua nanti kalau kembali dah masuk dalam kubur, dapat kita rasakan seperti orang-orang yang telah rasakan sebelum kita. Jasad kita pun akan hancur, dimakan, ditelan bumi. Kata Rasulullah, seluruh tubuh anak Adam akan dimakan oleh bumi. Kata Rasulullah, illa, kecuali apa? Ajabuz zanab. Saya bila buka hadis ini, ajabuz zanab, saya buka kamus dengan dalam bahasa Arab pindah kepada bahasa Melayu, tak jumpa-jumpa. Kalau zanab tu bila ekor lah. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu kepada ustaz saya yang masih lagi ustaz saya, yang saya hormati, yang amat saya segani, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Son Haji. Saya jumpa kepada beliau, ustaz, saya jumpa ketemu satu hadis ini. Hadis ni amat baik, yang saya rasa menarik sekali kalau menjadi bahan perbincangan kuliah atau syarahan bersama para masyarakat atau kepada masyarakat. Cuma saya tak tahu apa yang nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ajabuz zanab. Spontan Ustaz Son Haji mengatakan, ya qamaruz zaman. Itu dalam bahasa Melayu, baku yang dahulu kita panggil, buku kuning Melayu dulu kalau kita belajar, kata Ustaz Son Haji, kita panggil tulang tongkeng. Tulang tongkeng kat mana? Tulang tongkeng kat mana ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah? Adik kita kat depan ni, agak tulang tongkeng kat mana? Tak tahu. Tak pernah dengar tulang tongkeng. Saya pun tak pernah dengar. Tapi saya dah lihat gambarnya di mana terletak tulang tongkeng. Ini ilmu sains hari ini mengatakan tulang tongkeng. Tapi bahasa itulah bahasa dahulu. Dan dipakai, masih lagi pakai tulang tongkeng. Kata Rasul, setiap anak Adam bila dalam kubur, semuanya akan hancur kecuali tulang tongkeng. Kenapa tulang tongkeng pula tak hancur? Kata Rasul, minhu khuliqa, daripada tulang tongkeng itulah manusia yang dalam bumi yang hancur tadi akan diciptakan semula. Daripada tulang tongkeng itu juga tulang yang hancur tadi akan membentuk-bentuk jadilah manusia kita. Kalau dahulu kamaruz zaman di dunia, masuk kubur, keluar nanti balik, itulah kamaruz zaman. Kalau Tuan Haji Adnan di dunia hari ini, esok dia berada dalam kubur hancur, esok dibangkitkan, jadilah dia seperti awal dia diciptakan. Di sini timbul, kenapa tulang tongkeng terus boleh jadi balik? Ulama-ulama sains atau pakar-pakar sains mengkaji, ternyata dekat tulang tongkeng yang tak hancur, majoriti anak-anak Adam tak hancur tulang tongkengnya. Hatta saya baca dalam internet, pakar-pakar saintis Cina berusaha gigih, kadang-kala ambil tulang tongkeng tu dibakar dengan api yang menyala, ternyata tak hancur juga. Di situ ada rahsia.
Rahsianya tak lain tak bukan, dalam tulang tongkeng itu ada tinggalkan sel-sel manusia yang asalnya sel kita dahulu. Sebab itu ilmu hari ini ambil sel bio tu yang stem cell tu tadi itu. Kerana daripada sel-sel tadi yang sekarang tengah dipelajari, yang telah didalami oleh negara kita, negara Singapura, daripada sel tadi dia nanti boleh membentuk organ-organ kat dalam kita. Ada sel yang membentuk organ, ada sel yang membentuk tulang-tulang, ada sel yang membentuk apa yang dalam sepepat dalam diri kita, semua ada ni kat dalam ni. Yang membentuk kulit, yang membentuk tangan, semua ada. Ada peranannya. Jadi dari dalam tulang tongkeng tu tertinggal sel kita. Sel, kalau dulu sel Kamaruzaman, masih lagi sel Kamaruzaman ada kat tulang tongkeng. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, saya tekankan, apa jua ilmu yang kita pelajari, kalau kita lihat hari ini kemajuan sains dan teknologi, apa kalau bersangkut dengan ilmu yang kata sebenarnya tadi, sel induk, tak lain tak bukan, sebenarnya dia mendekatkan kita kepada ciptaan Allah. Hatta dalam isu cloning yang diwar-warkan, klon binatang sudah diklon, klon manusia masih lagi ada etika kedoktoran atau etika manusia yang tak boleh yang tidak diluluskan. Namun di sana juga ada tangan-tangan yang mungkin nak cuba melanggar etika tersebut. Namun muslimin muslimat rahimakumullah, jika berlaku sekalipun manusia tidak mencipta manusia, tapi manusia memanfaatkan ciptaan-ciptaan Allah. Bahkan perkembangan ilmu sains hari ini menjelaskan asal usul kita, betapa dhaifnya kita dan betapa canggih, betapa agung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kat mana kita boleh dapat? Surah Yasin. Bongkar rahsia. Kalau boleh, daripada pelancaran Hubbul Quran, Minggu Hubbul Quran ini, kita dapat pertingkatkan program-program. Sama ada masjid lakukan ataupun kita melakukan program sendiri. Setelah mampu membaca Al-Quran, tiba kita berusaha menghayati, mendalami maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Kata Rasul lagi, wa hakamum ma bainakum, kembalilah kamu kepada Al-Quran, kerana Al-Quranlah yang akan menjadi hakim apa jua persengketaan yang berlaku di kalangan kamu. Kita kadang dalam keadaan dilema. Kita secara khususnya di Singapura, dengan pergolakan isu luar negara, mencermin juga kepada kita. Kadang kita bertindak secara reaktif. Kita pun menggelabah apa yang berlaku dekat sana, kita hukum sama dengan manusia-manusia yang ada kat sini. Kadang-kadang saya pun rasa canggung dengan beberapa pensyarah bila berlaku. Itulah yang dibuat oleh orang-orang kafir di sana. Kita pun ada orang kafir sama juga kat sini. Senang dia buat. Itu emosi maknanya. Kembali kepada kitab Allah. Al-Quran mengajar kita, ya, di sana ada orang kafir. Namun orang kafir ada yang memusuhi Islam secara terang dan nyata. Itu yang disuruh kita perangi mereka. Namun di sana ada orang kafir tapi tak pernah memerangi kita. Orang kafir yang tak pernah memerangi kita, Allah mengajar kita beri penghormatan, beri bakti dan ihsan kita kepada mereka. Dan Allah dah jelaskan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuhsinu ilaihim innallaha yuhibbul muhsinin.
Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu. Allah tidak menghalang untuk kamu berlaku baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu. Al-Quran mengatakan antabarruhum. Allah tidak melarang kita berbakti kepada orang kafir yang tak pernah memerangi kita. Kalau kita kembali kepada tafsir Al-Quran, Al-Quran menggunakan antabarru, albir. Albir itu berbakti. Biasanya digunakan pada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Al-Quran menggunakan juga kita harus berbakti kepada orang yang tak beriman. Selama mana orang tak beriman itu tidak pernah memusuhi kita dan tidak pernah menentang kita. Jadi kalau kita kembali pada Al-Quran, kita melihat isu-isu semasa, kita dapat bezakan mana orang kafir yang memerangi kita, mana orang kafir yang tidak memerangi kita. Tak kita letakkan mereka dalam satu golongan. Ini semua datang daripada orang kafir. Itu salah tafsiran, sebab kita tidak membaca apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kata Rasul, man tarakahu min jabbar qasamahullah. Siapa saja yang gagah perkasa, yang tinggalkan Al-Quran, Allah akan hancurkan mereka. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, keagungan, kekuatan tidak dinilai dari sudut fizikalnya sahaja. Orang yang perkasa, orang yang gagah, macam hang tua ke, hang jebat ke, apa jua hang. Tapi kalau tinggalkan Al-Quran, tak pernah nak melaksanakan Al-Quran, bahkan hang juga menentang Al-Quran, kata Rasul, qasamahullah, Allah akan hancurkan mereka. Buktinya hang Fir'aun, hang Qarun, semuanya dah kena hang habis. Sebab mereka tak berpegang kepada petunjuk Allah. Perkasa kekuatan tidak dinilai dari sudut fizikal saja, tetapi kekuatan dinilai lebih mendalam, lebih luas lagi. Kekuatan iman, kekuatan dalam melaksanakan ibadah yang Allah wajibkan ke atas kita, kekuatan melaksanakan amanah-amanah Allah. Kekuatan ini yang akan kekal. Kekuatan inilah yang Allah akan membantu hamba-hambanya dalam menjalankan tanggungjawab menuju kepada kejayaan duniawi dan menuju kepada kejayaan akhirat. Sabda Rasul lagi, kembalilah kamu kepada Al-Quran, kerana waman ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Barang siapa mencari petunjuk selain daripada Al-Quran, Allah akan sesatkan orang ini. Barang siapa mencari petunjuk selain Al-Quran, ianya akan mendapat kesesatan. Tidak ada petunjuk kecuali apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada nur cahaya kecuali apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kembalilah kamu kepada Al-Quran, nescaya kamu akan dikeluarkan daripada kegelapan segala macam musibah dan cabaran, dan Allah akan bimbing kamu ke jalan Allah yang lurus. Dan Rasulullah menekankan, wa huwa hablullahil matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang utuh, tali penyelamat yang utuh. Ramai manusia hari ini bila tak berpegang Al-Quran, dia karam lemas di lautan kehidupan yang serba lalai. Bagaimana nak menyelamatkan diri kita daripada kelalaian duniawi, hiburan duniawi? Tak lain tak bukan kita harus berpaut kepada tali Allah Al-Quran, kerana ia merupakan tali Allah yang utuh, yang kukuh.
kembalilah kamu kepada Al-Quran. Wa huwa dzikrul hakim. Al-Quran merupakan peringatan yang banyak hikmahnya. Bongkar rahsia Al-Quran, kita akan dapati banyak peringatan-peringatan daripada Allah di dalam Al-Quran. Sebab tu kalau kita lihat, tidakkah pernah kamu memikirkan, tidak pernahkah kamu melihat, tidakkah pernah kamu merenung? Al-Quran banyak bertanya kepada kita. Tak lain tak bukan, ia merupakan peringatan untuk kita terus berfikir, untuk kita terus bertadabbur Al-Quran, mendalami, menghayati Al-Quranul Karim. Wallazi la tuzighu bihil ahwa. Dengan Al-Quran, nafsu-nafsu tidak akan tersesat. Nafsu kita bergelora, nafsu kita bergelonjak dengan ujian-ujian Allah. Namun kalau kita kembali kepada Al-Quran, nafsu itu akan dididik, nafsu itu akan diajar tunduk dengan ajaran-ajaran Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Kita suka, manusia suka kepada maksiat, jiwanya bergelora. Al-Quran mendidik nafsu, mengawal nafsu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bila jiwa yang bergelora dengan maksiat, bila jiwa yang bergelonjak dengan kemungkaran, Rasulullah gambarkan kepada kita, sejukkanlah dengan mengingati Allah. Jiwa yang bergelora maknanya panas. Panas ini kalau dimandikan tak boleh. Mandikanlah dengan air dibancuh dengan wangi-wangian, apa juga tak akan hilang. Tapi yang panas ini akan sejuk dengan zikrullah. Jiwa yang bergelora, yang panas ini akan sejuk dengan mengingati Allah, dengan merasakan cinta kita kepada Allah dalam melaksanakan ibadat yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Perhatikanlah baik-baik, ia merupakan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran kata Rasul, kamu wahai Sayyidina Ali, kembalilah kepada Al-Quran. Wala tashba' minhul ulama. Kata Rasul, orang-orang alim tidak rasa kenyang dengan Al-Quran. Kita kalau makan dah kenyang berhenti. Tapi Rasulullah menggambarkan Al-Quran itu seperti makanan. Sebab dalam riwayat yang lain kata Rasul, Al-Quranu huwa ma'dubatullah. Al-Quran merupakan hidangan yang Allah berikan. Jadi alim ulama memakan atau mengambil hidangan Allah tak kenyang-kenyang. Khusyuk, rasat, cinta. Hari ini kita makan bamia, esok pagi punya program nak makan apa agaknya? Roti canai. Begitu Tuan Haji Ibrahim dah ada tahu menu dia. Besok petang nak makan apa? Itu merupakan menu-menu yang sudah ada dalam Al-Quran. Makan, timba, hidangan yang Allah telah berikan. Jadi kalau para alim ulama tak kenyang-kenyang menimba ilmu dalam Al-Quran, saya orang awam termasuk anda semua tak akan kata, ya Allah cukup dah kenyang, tak nak baca Quran lagi, dah tak nak bayar, tak nak baca, dah khatam Quran dah. Bila dulu 20 tahun masa-masa angkat nikah dulu,
Dah baca Quran dah. Dulu saya waktu khatam umur 13 tahun, dah baca Quran, dah khatam. Khatam terus. Kita selalu merasa serba cukup dah. Tapi ulama dalam berinteraksi dengan Al-Quran sentiasa dahaga kepada ilmu yang baru, yang makin ditimba, makin diperolehi. Tanyalah kepada Ustaz Muhammad Saleh. Semakin banyak kali beliau membaca Al-Quran, semakin dia akan lihat ada faedah-faedah baru yang beliau boleh raih. Dan kalau boleh kita nak tanya Ustaz Muhammad Saleh Busra, apabila imam mengimamkan kita, katakan solat maghrib, dia baca surah tak pernah dengar. Habis sembahyang tangkap dia. Ustaz baca surah apa Ustaz? Pak Imam baca surah apa? Nanti akan diterangkan. Ini surah Fatir. Ini surah Al-Buruj. Ini surah Al-Maidah. Tanya lagi ayat keberapa? Apa rahsianya? Apa maksudnya? Tanya. Beruntung kita berada bersama kita Al-Fadil, Al-Hafiz, yang insya-Allah akan memimpin kita sepanjang solat-solat fardu, secara khusus solat-solat jahriyah. Dan Rasulullah mengatakan kembali Al-Quran, kerana Al-Quran wala tangqadi ajaibu, keajaiban Al-Quran tidak ada tamatnya, tidak ada penghujungnya. Semakin digali lebih dalam, semakin banyak hasilnya. Kalau kita menggali biji timah atau emas, kita gali dah dapatlah. Tapi bila satu ketika nanti, bila dah habis gali, dah habis penghujungnya, dah tak ada, kena cari tempat lain. Hari ini negara-negara Arab Allah kurniakan mereka dengan anugerah minyak. Digali. Sebab tu kalau kita lihat Saudi, Iran, Iraq, negara-negara teluk, mereka mempunyai bekalan simpanan menjangkau boleh 50 hingga 70 tahun. Minyaknya boleh menjadi reserve simpanan untuk 70 tahun akan datang. Makin menggali, akan tiba penghujungnya dah tak ada dah. Ia tidak berlaku kepada Al-Quran. Makin digali, makin berisi. Makin digali, makin terbongkar segala rahsia dunia. Karena Allah akan menunjukkan kebesaran Allah di segenap pelosok. Allah menerangkan sanurihim ayatina, kami akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami di segenap ufuk. Sehingga akhirnya kamu tahu bahawa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran benar-benar yang akan menghuraikan masalah kita. Kembali kepada Al-Quran. Al-Quran akan membimbing, menunjukkan kita ke jalan Allah yang lurus. Di akhir hadis ini, Rasulullah menekankan kepada kita peranan kita terhadap Al-Quran. 4 perkara, pegang baik-baik. Setelah Rasulullah wasiatkan kepada Sayyidina Ali kembali kepada Al-Quran, kerana Al-Quran menceritakan peristiwa yang lalu, menceritakan khabar masa akan datang. Al-Quran sebagai hakim yang menyelesaikan masalah. Orang-orang yang berkuasa bila tinggalkan Al-Quran akan dihancurkan oleh Allah. Barang siapa mencari petunjuk selain Al-Quran akan mendapat kesesatan. Dia merupakan tali Allah yang utuh. Ia merupakan peringatan yang banyak hikmahnya. Dan ia merupakan jalan yang lurus. Dan ia merupakan Al-Quran yang tidak akan menyesatkan nafsu-nafsu manusia. Dan ia tidak akan rasa kenyang oleh ulama kerana mencari, membongkar rahsia Al-Quran. Di akhir itu Rasulullah mengatakan,
Man qala bihi shadaq. Barang siapa berbicara mengikut Al-Quran, barang siapa bercakap berpandukan Al-Quran, shadaq, orang itu yang jujur. Kita semua banyak cakap. Kalau cakap-cakap kita ada pandai gorengnya ke, dicampur dengan yang betul tak betul, kita belum tahu jujur. Kejujuran itu selama mana apabila kita ucapkan di setiap apa ucapan kita menepati kandungan Al-Quran. Nak didik anak dengan jujur. Jangan nak didik anak dengan menipu. Nak didik isteri dengan amanah dan jujur. Jangan didik isteri dengan tidak amanah, tidak jujur. Begitu juga kaum wanita, isteri-isteri harus berlaku jujur kepada suami dalam melaksanakan tanggungjawab yang bersangkut paut dengan rumah tangga. Jangan menjadi isteri-isteri yang tidak melaksanakan amanah. Apabila kita bicara sesuatu bertetapan dengan Al-Quran, Allah mengatakan shadaq, itulah orang yang jujur. Man hakama bihi adal. Barang siapa yang berhukumkan atau mengeluarkan hukum bertetapan dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran atau mengeluar hukum daripada Al-Quran, hukuman yang dikeluarkan itu merupakan hukuman yang adil. Man hakama bihi adal. Barang siapa yang menghukum dengan Al-Quran, menjatuhkan hukuman dengan Al-Quran, ianya adalah adil dan seksama. Biasanya kalau kita lihat masyarakat kita masih lagi sangsi, masih lagi curiga dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebab itu kadang-kala bila berlaku kematian, selalu bergaduh adik-beradik, bergaduh anak-anak beranak. Sebab bergaduh pasal harta pusaka. Timbullah kata tak adil lah, bagaimana orang perempuan dapat sikit, orang lelaki dapat banyak. Kenapa orang lelaki lebih? Kita yang perempuan yang jaga mak, yang jaga bapa. Abang ketika mak kat hospital tak pernah jaga. Mak dah mati, nak dapat pusaka banyak. Bergaduh. Macam-macam lah dia berlaku. Saya kalau bila bertemu dengan atau menjawab panggilan atau bertemu pertanyaan-pertanyaan demikian, selalu saya tekankan, hukum faraid, awak tanya pada saya sebagai seorang ustaz, adakah hukum tu daripada saya? Atau hukum itu sudah merupakan ketentuan Allah? Fikir, ya ustaz, itu merupakan memang ketentuan Allah dalam Al-Quran. Redha ke tak redha? Saya macam mana nak redha ustaz? Mak saya sakit, saya yang jaga. Abang tak pernah ziarah mak. Bila mak meninggal, dia bilang saya dapat lebih, dia dapat lebih, saya dapat kurang. Macam mana ustaz? Saya tanya kepada dia, awak jaga mak kerana duniawi ke kerana akhirat? Berbakti dengan orang tua, nak dapat ganjaran selepas mati, nak harta, atau merupakan tanggungjawab anak berbuat bakti kepada orang tua? Ya ustaz, berbuat bakti kepada orang tua merupakan amanah dan tanggungjawab. Nak pahala ke tak nak pahala?
Kalau anda berbakti kepada orang tua anda, itu merupakan ganjaran tidak ada ternilainya di sisi Allah. Kalau abang kamu tidak melaksanakan tanggung jawab itu merupakan tanggung jawab amanah yang akan dipersoalkan nanti di depan mahkamah Allah. Jangan sama sekali kaitkan pengorbanan kita dengan harta pusaka selepas mati. Kalau kita kaitkan pengorbanan kita dengan pusaka yang mati, makna kita ada agenda yang tersurat dan yang tersirat. Kita pelihara mak, kita tahu mak kita ada harta. Kita pelihara bapa kita tahu ada harta. Kalau dia mati, kita nak dapat harta. Bukan begitu muslimin, muslimat rahimakumullah. Faraid bukan merupakan ketentuan Rasul, tapi merupakan ketentuan Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Barang siapa melaksanakan hukum Allah, dialah yang adil. Tidak ada seadil-adil hukum kecuali daripada Allah itu sendiri. Ada rahsia-rahsianya, mungkin tak dapat saya sebutkan dalam ceramah ringkas pada malam ini, tentang hikmah kenapa kaum lelaki dapat lebih, kaum wanita dapat lebih, dan kaitan faraid dengan beberapa tanggungjawab yang lain, mungkin di lain kesempatan. Wa man amila bihi ujir. Barang siapa yang beramal dengan Al-Quran, beramal bukan membaca saja ya, beramal dengan Al-Quran, ujir, akan diberi pahala. Jadi Rasulullah tekan kat sini, barang siapa beramal dengan Al-Quran akan diberikan pahala. Barang siapa yang berbicara dengan Al-Quran, dialah yang jujur. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, dialah yang adil. Barang siapa yang beramal dengan Al-Quran, dialah yang akan perolehi ganjaran pahala daripada Allah. Di akhir hadis ini Rasulullah menekankan, waman da'a ilaihi. Barang siapa yang menyeru orang lain berpandukan Al-Quran, menyeru orang lain, mengajar orang lain apa yang terkandung dalam Al-Quran, kata Rasul, orang yang menyuruh orang lain, orang ini akan hudiya ila siratim mustaqim, akan diberi petunjuk oleh Allah ke jalan Allah yang lurus. Suami yang membimbing istri, suami akan mendapat petunjuk Allah. Suami yang membimbing anak-anak, suami yang akan mendapat petunjuk Allah. Istri membimbing suami, istri membimbing anak-anak, istri yang akan mendapat petunjuk ke jalan Allah. Anak-anak membimbing ibu bapanya ke jalan Allah. Anak-anak itu yang akan mendapat petunjuk daripada Allah, akan dibantu. Selama mana kita mendidik diri kita, selama mana kita mendidik istri dan anak-anak, kita akan mendapat hidayat Allah. Jangan lokek ilmu, jangan lokek untuk kita membimbing istri kita. InsyaAllah Allah akan kurnia kepada kita ganjaran Allah yang besar, dan Allah akan memberi kita hidayat menuju ke jalan Allah yang lurus, ila siratin mustaqim. Begitulah muslimin muslimat, tanggung jawab kita terhadap Al-Quran. Setelah kita meletakkan matlamat awal dan matlamat jangka panjang, kita letakkan keutamaan kita pada jangka masa yang panjang itu menjadikan tumpuan kita. Kita tidak terhenti kepada jangka pendek. Alhamdulillah, jangka pendek mudah untuk dilaksanakan. Yang sukar untuk dilaksanakan, yang akan mencorak program-program keagamaan, kehidupan masyarakat kita dalam urusan agama, ialah untuk mencapai matlamat jangka panjang, penghayatan
Al-Quran. Kalau timbalan mufti mengatakan bagaimana nak suburkan Al-Quran, bagaimana nak degupkan balik jantung kita supaya terus hidupkan Al-Quran, bagaimana nak gerakkan nyawa kita untuk hidupkan Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran tak mati, yang mati diri kita. Sebenarnya Al-Quran akan terus kekal di bawah pemeliharaan Allah. Jiwa kita yang mati, yang gersang, kerana kita tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai teman kita. Jadi 4 peranan yang Rasulullah memberikan pesanan kepada Sayyidina Ali di akhir hadis ini, ia merupakan peranan kita. Saya ulang lagi sekali, matlamat jangka panjang kita ialah untuk melahirkan atau bagaimana nak mewujudkan penghayatan Al-Quran dalam diri kita. Kaji Al-Quran, timba Al-Quran, insya-Allah. Apabila kita mengkaji, kita menimba, kita akan peroleh ilmu-ilmu daripada Al-Quran yang begitu banyak sekali. Dan kita harus berakhlak Al-Quran. Dengan berakhlak Al-Quran, kita akan bicara apa yang terkandung dalam Al-Quran. Bila kita bicara apa yang terkandung dalam Al-Quran, kitalah orang yang jujur. Kita melaksanakan atau kita mengeluarkan hukum bagi ulama atau jawatan kuasa fatwa yang mengeluarkan hukum, atau bagi kita kalau diminta untuk mendamaikan seseorang, bagaimana nak mendamaikan di antara dua perselisihan di antara sahabat-sahabat kita, kita boleh damaikan mereka mengikut landasan-landasan Al-Quran. Kalau keputusan dibuat tadi berpandukan Al-Quran, kita adalah hakim yang adil. Waman amila bihi, kita teruskan beramal dengan Al-Quran. Yakinlah, sebanyak mana kita beramal dengan Al-Quran, kita tidak akan disisirkan oleh Allah. Allah akan kurniakan kepada kita ganjaran kebahagiaan duniawi dan ganjaran kebahagiaan di akhirat. Dan bukan setakat kita beramal menghayati Al-Quran, menjadikan diri kita sudah baik, soleh atau solehah, tapi kita biarkan masyarakat kita dalam atau dengan penuh masalah, penuh cobaan. Itu bukan caranya Islam. Islam bukan hanya membentuk individu itu menjadi orang yang soleh, tapi membentuk individu yang soleh menjadi muslih. Apa bezanya soleh dengan muslih? Soleh, orang itu baik, dirinya baik aja. Mungkin kita sebagai suami baik, isteri kita belum tahu lagi, anak-anak kita belum tahu lagi. Atau kita menjadi isteri yang solehah, suaminya belum soleh lagi, anak-anak belum solihin dan solihat. Sebab itu tidak boleh kita menjadikan diri kita soleh saja. Diminta bagi umat Islam menjadi dirinya soleh, baik dan muslih. Muslih membuat kebaikan kepada orang lain, mengajak kebaikan kepada orang lain. Bila dah soleh, didik isteri, kita mendidik isteri kita menjadi solehah. Bila dah soleh, didik anak kita menjadi anak-anak kita sebagai orang yang soleh dan solehah. Jadi peranan kita menyeru apa yang kita sudah faham, menyeru apa yang sudah kita menghayati dalam diri kita dalam mengenai kandungan-kandungan Al-Quran. Kita membimbing isteri, anak-anak, ahli keluarga, masyarakat ke jalan Allah, dan Allah akan kurniakan kepada kita siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus, yang akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setakat ini saja yang dapat saya sampaikan pada ceramah pembukaan pelancaran Minggu Hubbul Quran dan As-Sunnah. Semoga majlis atau program yang diadakan oleh Lembaga Pentadbir Masjid Al-Kaf Kampung Melayu mendapat bantuan pertolongan Allah dalam menjalankan projek-projek ini, dan dapat mencapai matlamat di sebalik program-program yang dianjurkan.
bagi kita sebagai para jemaah, program-program sedemikian ini yang kita nanti-nantikan. Kerana program ini bersangkut paut dengan Al-Quran, bersangkut paut dengan As-Sunnah yang menjadi petunjuk kita ke jalan Allah, yang akan membimbing kita ke jalan Allah. Di samping majlis, di samping masjid menganjurkan program sedemikian, ada matlamatnya. Kita sebagai para jemaah yang menghadiri kuliah-kuliah atau program-program ini, kita harus meletakkan matlamat diri kita masing-masing. Seperti yang saya telah jelaskan, di sana ada dua matlamat. Matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang. Matlamat jangka pendek, bagaimana kita perbaiki, memperelokkan bacaan kita Al-Quran. Alhamdulillah, teruskan usaha ini, gandakan usaha ini. Tapi ia bukan terhenti di situ. Matlamat kedua yang harus kita capai, dia merupakan matlamat utama yang menentukan arah kehidupan kita, sama ada kita berjaya di dunia ini atau tidak berjayanya di muka bumi ini, yaitu bagaimana kita dapat menghayati Al-Quran dan membentuk diri kita dengan akhlak Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, dan membawa Al-Quran di mana jua kita berada, di dunia yang fana ini, bahkan di hari akhirat yang kekal abadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita, tenangkan minda kita untuk kita bermunajat, memohon doa kepada Allah agar kita mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an taghfira lana dhunubana wa tusliha ahwalana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka at-thayyibat wa fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna hubbak wa nas'aluka Allahumma murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khuldi ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, sama ada mereka masih hidup atau telah kembali ke rahmatullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang salihin dan salihat, mukminin dan mukminat. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepada-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang telah Engkau redai, jalan yang telah ditempuhi oleh para anbiya, para syuhada, para aulia dan orang-orang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, matikanlah kami dalam keadaan beriman, bangkitkanlah kami daripada kubur dalam keadaan beriman,
masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang kekal abadi dalam keadaan beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa tunduk patuh mengabdikan diri kami kepada-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami cinta kepada-Mu, ya Allah, cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Al-Quranul Karim, cinta membaca Al-Quranul Karim, cinta mendengar Al-Quranul Karim, cinta menghayati dan mengamal apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami cinta kepada sunnah Rasul-Mu, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami taufik dan hidayah-Mu yang membimbing kami ke jalan-Mu, ya Allah, yang memberi petunjuk kami, ya Allah, semasa kami berada di dalam kegelapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami hidayat-Mu, ya Allah, agar kami keluar daripada kegelapan ini dengan mendapat petunjuk cahaya-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami istri-istri yang solihat, suami-suami yang solihin, zuriat anak-anak solihin dan solihat yang sentiasa mendapat barakah kehidupan di dunia ini, ya Allah, dan mendapat barakah kehidupan apabila kami bertemu dengan-Mu di hari akhirat kelak, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sidang jemaah rahimakumullah, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah menyembuhkan penyakit ustaz kita Al-Fadil Ustaz Abu Bakar Hashim yang sedang dalam keadaan sakit. Semoga Allah kurniakan beliau sembuh daripada sakitnya. Begitu juga moga-moga dengan bacaan Al-Fatihah kita dan kita doakan untuk teman-teman kami, yaitu saudara Azli dan ukhti Maryam binti Abdul Rahman yang sedang sakit. Semoga apa jua yang mereka alami daripada ujian Allah ini dapat ditempuhi dengan kesabaran, dan Allah kurniakan mereka obat yang sesuai untuk menyembuh penyakit mereka dan kembali ke pangkuan keluarga mereka dan ke pangkuan kita dalam keadaan sejahtera. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa a'antana ala qada'iha wa yassartana ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.